Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz dan Ustazah, pada tuan-tuan dan cik puan sekalian yang berikan masa dan peluang untuk dengar video ni. Jadi walaupun mungkin tuan-tuan, mungkin Ustaz Ustazah sedang buat kerja lain, jadi saya nak minta Ustaz Ustazah tolong betul-betul fokus, ambil kertas dan pen, tolong tuliskan apa poin-poin penting yang akan kita tengok dan kita akan go through daripada video ni. Jadi tolong duduk dengan tenang, sebaiknya ada meja, ada kerusi dan ada kertas ataupun buku lah sebaiknya, dan pen, sebab kita akan buat beberapa latihan. So hari ni kita akan cerita tentang mindset ya. So jika Ustaz-Ustazah tengah buat kerja lain, maksudnya belum sedia nak betul-betul dengar video ni, so tak apa, hold dulu, tengok kemudian nanti. Ini jangkaan saya lebih kurang dalam 20 minit video ni. Saya bajet waktu saya buat slide tadi, lebih kurang dalam 20 minit lah, insyaAllah lebih kurang. So kita mulakan, boleh kita teruskan? Okay, dah ready? Baik, so saya kongsikan perkara ni sebab ini adalah perkara pertama yang saya nak share, iaitu tentang mindset. Sebab apa? Bagi saya, pertama sekali adalah kita kena tahu apa yang dalam kawalan diri kita. Kita tak boleh kawal apa yang dari luar. Kita tak boleh kawal apa yang perkara yang mendatang. Tapi kita boleh kawal apa yang dalam kawalan diri kita. Apa yang dalam kita punya our side, dalam kita punya diri kita boleh kawal. Boleh? Kita teruskan. Jadi sekarang ni apabila berlaku isu, bila pandemik ni berlaku, saya dah baca go through, ada beberapa tuan-tuan Ustaz-Ustazah punya ada isikan borang di Google Form malam tadi. So saya dah baca, saya dah go through lah beberapa tu. Jadi sebenarnya banyak perkara yang bermain dalam fikiran kita. Ada yang berasa ketakutan, tak tahu nak buat apa. Yang student, daripada ada beberapa ratus student, 5% saja yang nak teruskan. Yang lain berdiam diri ataupun ambil keputusan menunggu juga. So saya nak buat apa? Saya nak Ustazah buat apa? Okay, ni dah ada pen, kertas tu kan. So jadi saya nak Ustazah tolong keluarkan semua perkara yang dalam kepala tu. Tolong jangan bagi dia berkumpul dalam kepala. Tolong make it clear. Ambil pen, ambil kertas tadi, tolong tulis atas kertas tu dulu. Tolong tulis kat buku, kat A4 tulis. Ada yang rasa takut, rasa insecure bila macam ni, macam alamak, saya ada komitmen yang begini. Saya ada office yang saya perlu, saya baru ambil office, saya baru renovate office ni macam mana ni, saya rasa takut. Okay, kemudian sekarang ni saya tak pernah buat online sebelum ni. Jadi ada ke pelajar yang nak online? So kalau bila online ni saya nak buat bayaran macam mana? Bayaran sama ke? Ataupun lagi mahal ke? Ataupun saya nak murah lagi ke? Dan pelajar boleh bayar ke? Dan kalau saya nak buat online ni, tim saya ni boleh follow ke? Tim aku nak ikut sama-sama ke ni? Ni maksud saya ni. Maksudnya kita ni, mungkin part kita macam okeylah, kita dah tak ada pilihan, kita kena buat online. Tapi tim nak sama-sama ke? Okey. Dan jika PKP ni sambung lagi, ketika video ni dirakamkan, sekarang jam menunjukkan pukul 7.50 pagi, 7.50 pagi, 30 hari bulan. So kita dapat perkhabaran dia sampai 9 hari bulan. Kalau sambung lagi ni macam mana ni? Jika PKP sambung lagi, apa yang aku kena buat? So saya nak minta Ustaz-Ustazah tolong tuliskan semua yang dalam kepala tu. Tolong make it clear, tulis dulu semua. Kalau ada 10, tulislah dulu 10. Kalau perlu pause video ni, pause sekejap. Tulis dulu baru kita sambung. Boleh? Okey, sila tuliskan sekarang. Saya beri masa. Kalau perlu pause, stop dulu video ni. It's okay. Tulis dulu. Tulis semua yang dalam kepala tu dulu. Okey? Dah keluarkan?
Okey, dah keluarkan apa yang berada dalam fikiran kita? Dah? Okey, baik. Apa yang kita tuliskan tu, contohlah kita ada 10 perkara tu. Kita boleh counter semula tak apa yang kita tuliskan tu? Adakah benda tu sebenarnya saya rasa sebelum ni masalah ni macam besar, tapi bila tulis siap boleh handle lah benda ni. Boleh counter semula tak? Contoh, ada ke pelajar yang nak online? Kita tanya balik. Ni saya selalu bermain dengan diri saya. Saya tanya semula. Kata, betul ke ada ke pelajar yang nak online? Jadi kita bercakap, kenapa pula pelajar tak nak online? Tanya semula, kunci dia adalah kenapa? Tim saya ni nak ke bersama-sama saya bila saya buat online ni? Tanya balik. Kenapa pula tim tak nak online sama-sama? So kita akan, kat sini yang kita akan lebih kepada macam, okey, apa yang dalam kawalan kita? Kita akan kurang terpengaruh dengan faktor luaran. So kita boleh in control. Isunya sekarang ni banyak benda kita tak boleh kawal. Kita bertindak sebagai menunggu, wait and see. What happen next? Kita tak boleh begitu. Ustaz-ustazah, kita tak boleh begitu. Boleh? Kita teruskan. So tolong dalam yang tulisan ustaz-ustazah tulis tu, yang tuan-tuan tulis tu, tulis counter balik. Kenapa? Okey. Contoh yang pertama tadi saya bagi tahu, ada ke pelajar yang nak online? Kenapa dia tak nak online? Ada ke pelajar yang nak bayar? Kenapa dia tak nak bayar? Kalau pelajar ni tak nak, kenapa kita nak terus dengan pelajar ni? Tak boleh ke kita ambil pelajar lain? Kita bawa masuk pelajar lain? Nampak tak? Kita akan rasa macam lebih terbuka. Sebenarnya jawapan kepada setiap soalan, pada masalah ni, kita dah ada siap-siap pada diri kita sendiri sebenarnya. Boleh? Okay, kita teruskan. Kalau perlu pause untuk tulis, untuk counter semula, pause dulu video ni. It's okay, tak ada masalah. Jadi, kenapa at first saya nak minta ustaz-ustazah make it clear dulu tentang apa perkara, apa yang bermain masalah yang bermain dalam kepala. Sebab apa? Supaya kita make it clear, sebenarnya situasi saya ni, situasi aku ni, situasi ustaz-ustazah ni dekat mana? Supaya kita clear macam, okey, bila kita lebih clear masalah kita dekat mana, bila kita lebih clear isu kita dekat mana, kita akan lebih senang nak cari jalan keluar. Isu kita sebelum ni adalah kita tak tahu, masalah aku ni apa ni? Kita rasa macam hanging, kita rasa macam terumbang-ambing, kita sendiri tak tahu. Okey, ni apa yang saya kena buat ni? Apa yang aku sebenarnya masalah apa? Tengok berita. Lepas tu hari-hari pula scroll Facebook, dengar orang cerita ini akan disambung lagi, makin teruk, ini mungkin sekolah akan tutup. So kita akan rasa takut. Padahal ada tak perkara yang dalam kawalan kita? Boleh? So saya harap dapat get the idea, dapat masuk saya ni. Boleh? So jadi sebenarnya ada 3 komponen penting yang anda perlu faham. Bila kita cerita-cerita, kita dah settle masalah. Saya nak cerita satu bab lain ni, iaitu bila kita nak buat ada kelas mengaji ke ataupun buat apa-apa, nak jual produk, nanti ustaz-ustazah mungkin kalau ada idea, bila kita dah habis go through semua video ni, saya ada idea nak buat produk apa. Okey, kena faham perkara ni, iaitu ada 3 komponen penting yang anda perlu faham, iaitu yang pertama pelanggan, kedua jalan, ketiga hasil. Pelanggan, jalan, hasil. Macam mana tu? Ini dia. Ingat kod ni baik-baik. Ingat konsep ni betul-betul. Pelanggan gunakan jalan untuk dapatkan hasil. Saya ulang. Pelanggan gunakan jalan untuk dapatkan hasil. Macam mana tu? Begini. Saya beritahu dulu kesilapan yang kita selalu buat. Yang anda buat, yang saya sebelum-sebelum ni pun saya selalu buat perkara ni. Bila saya dah make it clear, bila saya dah clear, macam proses berfikir, proses untuk analyse tu akan jadi lebih mudah. Silap dia adalah kita fokus terlebih dekat jalan. Sedangkan pelanggan fokus pada hasil. Orang bisnes je obsessed
terlebih pada produk idea. Maksud saya orang bisnes kita lah, ustaz-ustazah lah, obses pada produk, pada idea. Pelanggan tak peduli pun tentang tu semua. Pelanggan hanya nak dapat hasil apa yang dia nak. Macam mana tu? Saya berikan contoh. Okay, ini saya share terus, nak bagi ustaz-ustazah, nak bagi clear apa cara saya berfikir waktu saya create untuk beberapa program atau produk celik Al-Quran. Okay, orang dewasa, pelanggannya adalah orang dewasa. Okay, hasil nak pandai mengaji supaya rasa tenang dan feel good. Boleh baca Yasin dan Quran untuk arwah mak ayah. Pelanggan ni boleh jadi juga mungkin untuk kanak-kanak. Pelanggan ni dia boleh jadi juga untuk orang yang nak pergi umrah, pergi haji, terpulang. Lebih spesifik, lebih mudah dan hasil dia kita kena make clear. Okey, daripada orang ni, dia nak apa? Contoh yang ini, saya berikan contoh yang ini. Orang dewasa, hasil dia adalah nak pandai mengaji supaya rasa tenang dan feel good. Boleh baca Yasin dan Quran untuk arwah mak ayah. Jalan dia boleh jadi, jalan tu adalah kelas mengaji. Boleh jadi dia belajar dekat FB Live. Dia boleh jadi belajar dekat masjid surau. Boleh jadi dia beli Al-Quran digital. Dia boleh jadi panggil orang datang rumah, buat home Quran, panggil ustaz-ustaz datang rumah, jemput ustaz datang rumah. Dia boleh jadi macam-macam. Macam-macam jalan. Yang penting, tadi pelanggan, orang dewasa, hasil dia nak pandai mengaji. So, jalan ni boleh jadi macam-macam. Boleh? So, saya ulang 3 perkara. Pelanggan, jalan, hasil. Okey. Kalau kita dah tahu siapa pelanggan dan apa hasil mereka mahukan, anda boleh tawarkan jalan kepada mereka. Saya ulang. Kalau kita dah tahu siapa pelanggan dan apa hasil mereka mahukan, anda boleh tawarkan jalan kepada mereka. Isu yang kita selalu hadapi sekarang, yang saya banyak dengar, yang saya banyak jumpa adalah pelanggan saya adalah semua orang. Kita bukannya ada bajet yang besar untuk kita nak reach semua orang. So, kita go through satu-satu dulu. Apa pelanggan spesifik yang kita nak selesaikan masalah mereka. Contoh macam tadi, saya ulang, orang dewasa. Hasil dia nak pandai mengaji. So, jalan tu dia akan jadi macam-macam. So, mungkin pelanggan tu adalah kanak-kanak yang ada masalah, anak-anak yang ada masalah baru nak belajar mengaji ataupun let's say apa-apalah pasal mengaji, tapi audience dia, pelanggan dia adalah kanak-kanak. So hasil dia nak boleh mengaji. So jalan tu dia boleh jadi macam-macam. Hantar tadika, hantar taska ataupun ada modul ataupun ada buku macam-macam. Okey, kita teruskan. Jadi, kalau anda dah tahu siapa pelanggan dan apa hasil mereka mahukan, anda tak akan ada kebuntuan idea dan dia akan jadi ada satu masalah baru, iaitu berlambat-lambat idea akan keluar. Yang ini ada masalah baru, yang ini saya tak nak cerita go through kat sini detail. Cuma ini nanti dia masalah adalah kita nak filter mana satu yang kita boleh buat dengan cepat, untuk kita uji dengan cepat. So, saya ulang, kalau anda dah tahu siapa pelanggan dan apa hasil mereka mahukan, anda takkan ada masalah kebuntuan idea. So, kemudian dia akan melambat-lambat idea akan keluar. Sure, insya-Allah. Jadi, saya bagi contoh. Satu lagi contoh. Pelanggan ibu-ibu. Contoh pelanggan ibu-ibu. Hasil dia nak isi masa anak-anak dengan aktiviti menyeronokkan sambil belajar. Mungkin ibu-ibu yang waktu PKP ni apa, dia anak-anak kat rumah. So, dia nak macam tak nak anak-anak dia main gadget saja. Tak nak anak-anak dia sibuk tengok TV saja, layan YouTube saja, tengok iPad. Okay, so dia nak hasil anak-anak dia isi masa dengan aktiviti menyeronokkan sambil belajar. So, ingat kita punya konsep tadi, pelanggan, jalan, hasil. So, pelanggan dia adalah ibu-ibu, hasil dia isi masa anak-anak dengan aktiviti menyeronokkan sambil belajar. So, jalan dia apa? Jalan dia macam-macam boleh buat. Flashcard, dia can be education toy, dia boleh jadi ada aktiviti mewarna, melukis, main puzzle mungkin. So, kurikulum mungkin boleh ajar mengaji, mengeja,
ajar tentang bahasa, ajar tentang public speaking. Jalan ni macam-macam jalan. So, bila kita dah faham, okay, saya ulang. Pelanggan, jalan, hasil. Boleh? So, saya nak Ustazah pause sekejap video ni, tolong beri masa pada diri sendiri, tolong tuliskan pelanggan, jalan, hasil. Pause dulu, bagi clear, keluarkan. Kalau rasa macam tak susah apa, tak apa. Sebenarnya benda yang paling penting adalah aktiviti berfikir tu sebenarnya, nak keluarkan, nak think, nak berfikir. Kalau mungkin Ustazah fikir dulu, kemudian nanti nak make brainstorm dengan team pun okey. It's okay, tak ada masalah. Okay, pause dulu, buat dulu aktiviti dia. Okay, dah buat? Okay, saya sambung. Masalah kita sebelum ini adalah terlebih fokus kepada jalan. Sebab hidup ni simple sebenarnya. Tinggalkan perangai, letakkan macam-macam syarat baru bergerak. Tolong. Okay? Saya ulang. Tolong tinggalkan perangai, letakkan macam-macam syarat baru nak bergerak, baru nak buat. Buat je. Apa saja yang boleh buatkan diri kita bergerak dan dekatkan diri kita dengan matlamat misi yang ingin dicapai, kita buat. Misi matlamat capai apa maksudnya tu? Ini yang hasil tu. Macam kami dekat Celik Quran, misi dia apa? Saya nak bantu, kami dekat Celik Quran, kami nak bantu orang pandai mengaji. Kita nak bantu orang ni daripada zero tak kenal huruf, okay, dia boleh mengaji. So, apa saja yang boleh buatkan diri kita ni bergerak, dekatkan diri kita dengan matlamat misi yang ingin dicapai, buatlah. So, kita tak mahu kita punya pergerakan tersangkut-sangkut. Sebab apa? Aku nak kena belajar ni dululah. Aku nak tahu ni dululah baru buat. Aku nak tunggu, aku ada masa dululah baru buat. Tak perlu. Stop. Apa yang sebenarnya berlaku? Anda cipta alasan sebab anda takut. Jadi, dengan ada sebab yang kukuh, anda tak perlu hadapi ketakutan. Pelanggan, jalan, hasil. Ingat konsep ni. Baik. Ini another exercise yang saya nak Ustazah buat. Okay, so boleh tuliskan kat sini. Masalah yang saya nampak orang hadapi adalah, okay, sekarang ni tulis semua masalah yang Ustazah sekarang ni nampak. Okay, jadi mata yang nampak, okay, masalah orang sekarang, contohlah kalau sekarang dalam niche kita mengaji, okay, untuk kanak-kanak, okay, apa masalah satu tuliskan. Okay, masalah apa, okay, masalah ibu bapa sekarang kerja, so dia tak tahu, dia tak pernah hadap anak dia kat rumah, so dia tak tahu, okay, nak bagi aktiviti apa dekat anak-anak ni, apa hasil dia, dan baru kita pergi go to pada jalan. Nampak? So latihan-latihan yang saya beritahu tadi tentang masalah, saya cakap terus terang, dia bukannya sekali dapat kita terus dapat impact dia. Maksudnya kita terus dapat yang bagus. Tak. Kita kena buat latihan. Asah selalu. Asah mata helang kita. Jika tak pernah buat, ambil masa untuk aktifkan. Set satu masa. Kita boleh jadikan ini sebagai disiplin kita. Rutinan kita ada satu buku khas. Okay, ambil pen dan kertas, buat latihan. Tulis, okay, apa masalah? Dan okay, sebelum ni, bila kita berhadapan dengan prospek, dengan klien, dengan audience, dan kita nampak ada masalah ni. Okay, boleh tak kita go through? Boleh tak kita buat benda ni? Boleh tak kita buat benda ni? Okay, ingat, masalah yang saya nampak orang hadapi adalah fikir. Buat. Okey lah. Okay, dah nampak dah. Kita dah buatlah pelanggan, kita dah buat pelanggan, jalan, hasil. Kita dah ada tahu clear pelanggan, dah tahu hasil nak macam mana yang pelanggan tu nak. Saya tak ada produk. Kat mana nak cari produk? Kena buang mindset ni. Sebab apa? Banyak sangat produk kat luar saya tak terjual sebab tak faham keperluan pelanggan.
Dia tak faham apa hasil yang pelanggan mahu. Saya tak pandai. Ramai orang pandai, tapi tak pandai jual kepandaian mereka. Kalau anda dah ada, kalau ustaz-ustazah dah ada pelanggan yang ready, ustaz-ustazah, anda boleh buat deal dengan orang pandai ni untuk jual kepakaran mereka. Kita dah ada orang yang bersedia dah ni. Okay, hulu apa-apa dia beli lah. Hulu apa-apa dia nak lah. Kita dah ada, ustaz-ustazah mungkin sebelum ada student, ada beberapa ratus pelajar. Okay, dia dah ready tak, tapi tak tahu nak offer apa. Offer, tanya, okay, boleh buat survey. Mungkin aktiviti yang boleh buat macam yang ini saya akan cerita dalam bab copywriting nanti. Tapi sekarang saya nak bagi clear mindset untuk ustaz-ustazah dulu. Boleh? Jadi, saya ulang. Pelanggan, jalan, hasil. Kenapa saya beritahu? Saya ulang. Kalau kira daripada awal tadi, saya akan sebut cerita pelanggan. Ini bukan pasal anda, ini bukan pasal ustaz-ustazah. Tinggalkan cerita pasal kepuasan diri sendiri. Oh, saya tahu buat benda ni. Mesti kalau saya buat benda ni, mesti orang suka. Tak. Anda puas apabila anda penuhi keperluan dan kepuasan pelanggan. Ini bukan pasal anda. Anda tak tentukan mana satu yang menjadi. Apa yang orang nak. Serahkan pada market, serahkan pada pelanggan apa yang mereka mahu. Kita pun tak tahu mana satu yang jadi. Contohlah, kalau kita pun baru buat kelas online, kita tahu sebenarnya program mana yang akan betul-betul jalan. Ini saya cerita lebih lanjut dalam funnel, dalam bab funnel nanti, flow and funnel. Okay? Tanya, adakah apa yang aku buat ni membantu untuk aku berkhidmat kepada pelanggan aku? Jika jawapannya tak, tinggalkan. Jangan bina berhala gah untuk sembah ego kita. Apa maksud saya kat sini? Kalaulah kita rasa macam kita bagus, kita buat benda ni, kita ada produk begini, tapi sebenarnya pelanggan tak nak pun benda tu, tak payah buat. Mungkin, maaf, kedengaran macam agak terlampau direct ataupun kasar, tapi saya cakap, kalau betul-betul nak move, tinggal. Back to basic dia apa? First, pelanggan. Second, jalan, hasil. Okay? Jadi, itu saja untuk sesi ini, untuk video kali ini. Jadi, anda buat, anda dapat. Tolong jujur pada diri sendiri. Buat semua latihan. Ada soalan, kita cerita dalam grup. Yang belum isi borang, tolong isi borang. Saya akan daripada benda tu saya akan kembangkan lagi untuk saya buat video seterusnya, insyaAllah. Moga bermanfaat. Sampaikan pada tim, kita boleh hadapi perkara ni, kita boleh hadapi PKP ni, insyaAllah kita boleh handle benda ni dengan baik, insyaAllah. Assalamualaikum.